Bila orang tu kata beriman, Allah tak biar begitu je. Nescaya Allah akan uji dia. Cuma manusia ni Allah uji dengan kemampuan dia. Sebab tu antara benda yang kita doa kepada Allah, yang kita duk baca dalam wirid kita dan sumpamanya, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau akan uji kami sebagaimana Engkau telah uji orang-orang yang sebelum daripada kami. Ya Allah, ya Tuhanku, jangan kamu uji kami di luar daripada kemampuan kami. Bahkan kalau boleh jangan uji, bahkan berikan keampunan. Maknanya tak perlu uji, tapi berikan keampunan dan berikan berlipat kali ganda pahala dan kelebihan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jadi untuk kita memohon keberkatan kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama memulakan kuliah kita dengan baca Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Penyaksaan. Wak Quraisy begitu melampau dan bersangatan menentang Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Di antara yang diceritakan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As, ketika Nabi SAW bersembahyang di Ka'bah, Aqabah bin Abi Mu'id datang mencekik baginda dengan bajunya. Kemudian Sayyidina Abu Bakar datang memegang kepala bahunya sambil menolaknya dari Rasulullah dan berkata, "Kenapa engkau hendak membunuh manusia yang mengaku dan mengucap Tuhanku ialah Allah?" Satu lagi apa yang diceritakan oleh Abdullah bin Umar, ketika Nabi SAW sedang sujud bersembahyang di tengah-tengah puak Quraisy, datanglah Aqabah bin Abi Mu'id membawa najis sembelihan, melempar ke atas belakang Nabi SAW, menyebabkan Rasulullah tidak mengangkat kepalanya dari sujud, sehingga datanglah putrinya Fatimah radhiyallahu ta'ala anha membuang najis-najis tadi sambil bertanya kepada Ali siapa yang melakukan demikian. Di ketika yang lain pula, baginda terpaksa menanggung berbagai-bagai kejian dan maki hamu ketika berjalan di tengah-tengah mereka dan di ketika melalui di hadapan kelab-kelab mereka. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW ajma'in telah mengalami 1001 penyaksaan, sehingga terdapat di antara mereka mati kerana penyaksaan yang melampau batasan, manakala setengah yang lain pula buta dan cacat anggota dan sebagainya. Penyaksaan yang demikian rupa tidak sekali pun melemahkan semangat keimanan mereka dengan agama Allah. Dalam soal ini, kiranya hendak kita perkatakan secara mendalam mungkin tidak sempat,
memadailah setakat membawa apa yang telah diceritakan oleh Imam Bukhari dari Khabbab bin Al-A'rab. Aku datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda sedang meletakkan kepalanya berbaring, berbantalkan pakaiannya di bawah lindungan Kaabah. Di kala itu kami tengah mengalami penyiksaan yang amat sangat. Lantas aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kenapa tidak tuan hamba memohon dari Tuhan untuk sekalian?" Baginda terus bangun dan duduk dengan muka yang merah dan berkata, "Sesungguhnya mereka yang terdahulu daripada kamu pernah diganyang dengan penyakar-penyakar besi hingga ke tulang dan urat saraf. Tapi sebiji padi pun mereka tidak berganjang. Dan ada pula di antara mereka yang dibelah kepala dengan gergaji. Namun demikian mereka tetap juga tidak mengubah pendirian mereka. Biarlah Tuhan sempurnakan perkara ini, yakni agama Islam, sehingga manusia yang berjalan dari Sana'a ke Hadramaut tidak akan gentar dan takut, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, malam ni kita masuk ke satu topik yang baru yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Nabi berhadapan dengan makna ujian yang berbentuk penyiksaan. Jadi sebagaimana yang kita telah ceritakan dalam sebelum ini, yang mana Nabi SAW selepas diperintah oleh Allah menyampaikan Islam secara terang-terangan, maka Abu Lahab, orang yang pertama yang telah mengherdik dan menghina Nabi SAW. Jadi selepas itu Islam mula tersebar dan orang mula bercakap, tetapi dengan lidah yang dibawa oleh golongan jahiliyah yang menentang Islam yang menguasai Mekah pada waktu itu. Jadi dalam kisah kali ini kita akan berkongsi berkenaan dengan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berhadapan dengan seksaan, kejian, makian dan juga tribulasi hanya kerana satu sebab, iaitu menyatakan Allah sebagai Tuhan. Itu je yang sokalnya kita kata yang dianggap kesalahan yang dilakukan oleh Nabi pada waktu itu. Nabi tak ambil harta orang, Nabi tak rampas hak orang, Nabi tak kata dekat siapa-siapa. Cuma Nabi membawa satu ajaran yang menyatakan Allah sebagai Tuhan. Cumanya berhala mereka yang mereka duduk sembah tu, Nabi kata itu salah dan perbuatan itu boleh menyebabkan mereka masuk neraka. Jadi sebab ini yang menjadikan golongan musyrikin Mekah cukup marah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sahaja dikata, bukan sahaja dimaki hamu, tetapi sampai tahap Nabi diperlecehkan dengan perbuatan-perbuatan seperti contohnya meletakkan najis di atas belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga menyakiti Nabi dalam bentuk sebagaimana yang diceritakan dalam kisah yang kita sebutkan tadi. Jadi sahabat sekalian, kalau kita tengok dari segi realiti kepada hakikat ini, dari segi kita kata pengajaran dan juga renungan di sebalik kisah ini, apa yang terlintas di otak kepala mereka yang membaca kisah penyiksaan Rasulullah dan sahabatnya yang beraneka rupa ialah satu pertanyaan: kenapakah Nabi dan para sahabatnya rela menanggung segala azab sengsara dan penyiksaan sedang mereka ini dalam kebenaran? Kenapa pula Tuhan tidak melindungi mereka? Tidakkah mereka ini askar-askarnya, dan Rasulullah pula adalah pendakwah dan pejuang ke jalannya?
Untuk jawapannya, sifat pertama bagi manusia sebagai penghuni dunia ini ialah mukallaf, di mana dia mesti melaksanakan segala perintah dan suruhan Allah yang berat dan susah, berdakwah di dalam agama Islam dan berjihad untuk meninggikan kalimah Allah adalah sebahagian daripada kerja mukallaf. Suruhan taklif pula adalah di antara sifat-sifat kehambaan terhadap Allah. Tidak bererti kehambaan kita terhadap Allah tanpa suruh dan perintah daripadanya. Kehambaan manusia terhadap Allah faktor yang wajib bagi ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak bererti keimanan seseorang tanpa mengetahui kehambaannya terhadap Allah. Kehambaan membawa kepada taklif, iaitu tunduk kepada suruhan, sedangkan taklif pula membawa kepada menanggung beban dan melawan hawa nafsu. Untuk yang demikian, maka kewajipan setiap hamba Allah di dunia ini ialah melaksanakan dua perkara penting. Satu, berpegang dengan pengajaran Islam dan mendirikan masyarakat Islam yang sejati. Yang kedua, mengharungi sebarang kepayahan dan menghadapi segala kesusahan serta membelanjakan harta kekayaan untuk mencapai tujuan di atas. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita mempercayai dan beriman dengan tujuan matlamat dan saranan. Di samping itu juga dipinta melalui jalan-jalan yang penuh dengan anak-anak dan berbahaya untuk mencapai tujuan dan matlamat tadi. Kalaulah Tuhan mahu, nescaya mudah sahaja baginya untuk menegakkan sebuah masyarakat Islam tanpa bersusah payah. Tapi keadaan yang seumpama itu tidaklah pula membuktikan perhambaan manusia akan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla, dan tidak menunjukkan yang ianya telah bersabung nyawa, mengorbankan harta bendanya di hari pertama ia beriman dengan Allah, dan tidaklah menunjukkan yang ianya telah mengenepikan segala hawa nafsunya demi untuk memberi dedikasinya yang sepenuh kepada Rasulullah. Tanpa wujud segala-galanya ini, maka tidaklah wujud perbezaan di antara mukmin sejati dengan munafik, dan di antara benar dan juga dusta. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, di sana mungkin timbul persoalan. Sebab Allah tu Tuhan, dia maha berkuasa. Sebab apa Allah tak permudahkan urusan dakwah? Mana tak perlulah orang kata Nabi kena zalim, kena seksa, sahabat-sahabat ada yang meninggal, ada yang syahid, dilentang tengah batu, tengah panas diikat di batu, ada yang kena cungkir mata dan seumpamanya. Sebab apa perjuangan ni ataupun dakwah ni Allah tak permudahkan? Maknanya dipermudahkan, bawa dakwah terus menang, bawa dakwah terus orang terima. Sebab apa? Yang pertamanya yang tak disebut di sini, mungkin saya tambah sikit, ialah dia sebahagian manusia ni dia fikir dunia ni adalah matlamat dan segala-galanya. Jadi sebahagian manusia ni ataupun normal manusia melihat Tuhan ni untuk tadbir dunia, bukan sebagaimana yang kita faham Allah ni tadbir alam. Dunia ni adalah sebahagian kecil daripada alam yang berada di bawah pentadbiran Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi orang seperti contohnya Nasara dan seumpamanya, bagi mereka dunia ni matlamat. Allah ni adalah ketua kepada pejuang Islam. Itu bagi pahaman mereka. Contohnya kita ambil macam Kristian. Jadi dunia ni adalah matlamat. Tapi bagi kita, dunia ni adalah tempat Allah uji manusia. Sebab itu Allah tak bagi menang mudah-mudah. Sebab apa Allah tak bagi menang mudah-mudah? Sebab Allah nak tengok siapa yang betul-betul ikhlas hak berjuang. Siapa yang layak untuk dapat syurga paling tinggi, dan siapa yang layak dapat syurga tapi hak paling rendah. Jadi semua ini adalah ujian daripada Allah. Bukan Allah tu tak berkuasa, bukan Allah tu tak mampu buat.
tapi memang Allah sengaja menjadikan dunia ini adalah tempat ujian, adalah tempat cobaan yang Allah Ta'ala nak tengok siapa di kalangan manusia ni yang sanggup berkorban demi untuk melaksanakan tanggungjawab dakwah dan juga tanggungjawab untuk nak menegakkan hukum syariat. Jadi sebab itu kalau kita tengok dalam matan yang kita baca tadi, ada yang komen kepada Nabi, wahai Rasulullah, kenapa tidak Tuhan hamba pohon daripada Allah untuk sekalian mana untuk terus menang. Kalau kita ambil contoh macam waktu berlakunya peristiwa Uhud, peristiwa Nabi SAW berdakwah kepada masyarakat. Sebagai contoh, kita ambil sampai tahap Nabi SAW dia lempar dengan batu sampai tak luka dan berdarah sampai ke tumit. Ada yang cadangkan kepada Rasulullah supaya doa saja, supaya Allah lingkupkan umat tersebut ataupun kaum tersebut. Tapi Rasulullah tak mendoakan begitu. Sebab apa? Sebab yang pertamanya, apa yang Nabi terima itu Nabi tahu itu ujian. Yang keduanya ialah kaum yang lontar batu, yang menghina Nabi dalam kisah ni, yang letakkan bangkai dan seumpamanya, kesemua mereka lakukan mungkin disebabkan oleh jahil. Jadi sebab itulah Nabi memahami dunia ini adalah ujian. Dan Nabi mengingatkan bahawa kalau setakat kena letak bangkai, kena tarik dengan kain dan seumpamanya, itu sangat ringan nak banding dengan umat-umat yang terdahulu. Ada yang digergaji kepala, ada yang dibelah perut dan seumpamanya. Sebab apa? Hanya sebab mereka menyatakan Rabbunallah Rabbus samawati wal ard. Tuhan kita ialah Allah, Tuhan langit dan juga Tuhan bumi. Jadi segala kesusahan yang dihadapi oleh pejuang-pejuang dan pendakwah kalimah Allah demi untuk menegak satu masyarakat Islam yang sejati adalah sunnah dan suratan ilahi sejak di permulaan sejarah lagi, yang di dalamnya tersemat 3 rahsia dan 3 hikmah. Yang pertama, sifat perhambaan dan keabdian manusia terhadap Allah Azza wa Jal, seperti yang ditegaskan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Yang kedua, sifat taklif tanggungjawab adalah sebahagian daripada sifat keabdian. Setiap lelaki maupun perempuan yang sudah baligh, yang berakal dan dewasa adalah bertanggungjawab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempraktikkan syariat-syariat Islam ke atas diri mereka dan melaksanakan peraturan-peraturan Islam di dalam masyarakatnya. Dalam usaha mencapai tujuan ini, terpaksa mengharungi lautan penderitaan, maka dengan ini barulah terlaksana apa yang dikatakan taklif itu sendiri. Jadi maknanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam kesusahan yang dihadapi ini, kalau kita tengok dari segi hikmah ataupun rahsia di sebalik perkara ini, kata Dr. Syed Ramadan Al-Buti ada 3 perkara. Yang pertamanya ialah sifat kehambaan dan keabdian manusia terhadap Allah Azza wa Jal, sebagaimana Allah Ta'ala sebut, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Jadi kerja manusia ni apa dia? Kerja utama manusia ialah sembah Allah. Itu kerja utama. Ataupun di sana disebutkan sebagai taklif. Taklif ni kalau bahasa Melayu kita lebih tepatnya orang panggil menanggung ataupun memikul tanggungjawab. Itu dia panggil taklif. Jadi manusia ni dipanggil mukallaf. Mukallaf maknanya orang yang dipertanggungjawabkan. Jadi banyak-banyak makhluk atas dunia ni, siapa yang Allah Ta'ala bagi taklif, 2 jenis. Satunya namanya manusia, satu lagi namanya ialah jin. Dua-dua ni
dia adalah mukallaf. Sebab apa disebut mukallaf? Mukallaf ni maknanya golongan yang diberikan tanggungjawab untuk nak menyembah Allah, dan antaranya ialah tanggungjawab untuk menjadikan khalifah ataupun memakmurkan bumi dengan memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya tadi ialah taklif ataupun tanggungjawab untuk mempraktikkan syariat Islam ke atas dirinya dan melaksanakan peraturan-peraturan Islam dalam masyarakatnya. Ayat ni nanti insya-Allah kita akan masuk bab bila orang musyrikin dah putus asa dah, mereka minta kepada Nabi SAW untuk bertoleransi. Mereka ceritanya ialah tentang fardu ain mereka tak kisah. Nak semayang ke, nak puasa ke, tak ada masalah. Tapi yang jadi masalah kepada mereka ni umumnya berkaitan dengan fardu kifayah. Sebab apa fardu kifayah? Fardu kifayah ni biasanya ganggu dia orang. Yang ni sebahagian menyebut bahawa ajaran Rasul-Rasul ni ialah ajaran takrahuhul muluk. Maknanya ajaran yang dibenci oleh raja-raja. Jadi sebab itu Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, siapa yang tentang mereka, yang tentang Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul ni sebahagian besarnya adalah pemimpin-pemimpin. Siapa yang tentang Nabi Ibrahim, Namrud, raja. Siapa yang tentang Nabi Musa, Fir'aun, juga maharaja. Siapa yang menentang Ghulam, iaitu raja pada zaman tersebut. Siapa yang buru dan kejar Ashabul Kahfi, jawabnya ialah raja. Siapa yang lawan Nabi, yang lawan Nabi ialah pembesar-pembesar golongan-golongan bangsawan Mekah. Jadi maknanya yang menentang Islam ni ataupun agama tauhid sebahagian besarnya adalah golongan pemimpin-pemimpin dan juga golongan raja-raja. Sebab apa? Sebabnya ialah kita orang Islam bukan sahaja wajib menegakkan fardu ain, tetapi di sana juga kita wajib menegakkan fardu kifayah. Jadi sebab itu sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, minta maaf saya sebut, kadang-kadang kita ni banyak terlupa ilmu-ilmu fardu kifayah. Dia fardu ain ni tuan-tuan dan puan sekalian, dia lebih bersifat personal. Contoh kita ambil solat. Solat ni adalah benda yang bersifat ibadat, yang bersifat fardu ain personal. Kalau kita solat, siapa selamat? Kita seorang. Kita tak nak selamatkan orang lain dengan solat kita. Kita tak boleh nak menjadikan bila kita solat semuanya aman, pencuri insaf, tak boleh. Maknanya solat ni adalah fardu ain, dia akan balik kepada kita. Jadi susah kita nak memberikan manfaat fardu ain kita kepada orang lain. Tetapi di sana bila kita sebut fardu kifayah, seorang buat, orang lain akan menerima manfaat. Kewajipannya seorang, tapi semua akan dapat manfaat. Contoh kita ambil yang menjadi fardu kifayah, antaranya ialah menegakkan hukum hakam, menegakkan undang-undang. Bila ditegakkan undang-undang, kita hak berjuang, hak yang berjihad, akhirnya terlaksana undang-undang. Bila terlaksana undang-undang, maka manfaatnya adalah untuk semua. Orang jadi aman, masyarakat jadi makmur, pencuri berhenti daripada mencuri, harta kita selamat. Ni yang bersifat orang kata fardu kifayah. Jadi fardu kifayah ni satu benda yang sangat penting sebab dia melibatkan kemajuan umat. Dan hari ini banyak fardu kifayah yang terabai daripada dilaksanakan oleh orang Islam. Biasanya yang fardu kifayah ni lah yang dimusuhi oleh raja-raja dan pembesar-pembesar. Sebab apa? Biasanya raja-raja dan pembesar-pembesar ni mereka hidup dengan kesenangan yang bertunjangkan kepada kesusahan orang lain. Jadi bila begitu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila mari Islam menyebabkan mereka tak boleh mempergunakan orang lain, menyebabkan mereka tak suka dengan apa yang dibawa oleh Islam.
Ini juga kita akan lihat nanti insya-Allah bagaimana golongan-golongan Yahudi sebagai contoh kita ambil, bila mari Islam akhirnya riba diharamkan. Sebab apa riba diharamkan? Sebab itu hukum Islam mengharamkan riba ni kalau kita tidak makan riba, itu fardu ain atas kita. Menghentikan riba daripada masyarakat itu adalah fardu kifayah. Mungkin kita seorang kita boleh tak makan riba, tak terlibat dengan riba sebagai contoh. Tapi kita tak boleh nak baiki masyarakat, ekonomi masyarakat yang bergelumang dengan riba. Jadi menghentikan riba daripada berleluasa dalam masyarakat, hukumnya adalah fardu kifayah. Ini bukan fardu ain. Ini adalah fardu kifayah. Sebab tu bila kita, contohnya saya ambil, bila kita bincang bab hukum riba. Riba ni untuk maklumat kita tuan-tuan dan puan sekalian, dia bukan macam khinzir. Dia tak sama macam khinzir. Khinzir ni hukumnya haram dimakan. Tapi kalau orang makan khinzir, contohnya kalau orang kafir makan khinzir, tak wajib kita pergi cegah dia. Sebab apa? Khinzir ni haram tapi tak diisytiharkan perang oleh Allah. Tapi riba ni bukan setakat haram. Allah kata fa illam tantahu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kamu tak berhenti juga daripada memakan memberi riba, maka izinkan perang dengan Allah dan Rasul. Jadi kalau kita tengok dalam bab ini, sebab apa? Sebab riba ni menjadikan ekonomi tak stabil. Ekonomi hanya berada di tangan sebahagian daripada manusia, dan orang lain hak yang memberi riba, yang terpaksa memberi riba, mereka akan sentiasa ditindas. Jadi sebab itu menghapuskan riba ini bukan fardu ain. Dia menjadi fardu kifayah, dan jauh sekali dia hanya menjadi hukum yang harus. Nak berhenti tak apa, tak nak berhenti pun tak apa dah. Riba ni dalam Islam dia adalah kesalahan undang-undang. Ni tuan-tuan kena ingat. Dalam Islam riba ni adalah kesalahan undang-undang. Dia bukan hanya bersifat ta'abbudi. Jadi Nabi SAW kalau kita tengok dalam bab yang terakhir di peringkat Mekah, nanti kita akan tengok Islam ni kalaulah agama yang bersifat fardu ain, nescaya Nabi tak perlu hijrah ke Madinah. Sebab fardu ain sudah boleh dilaksanakan di peringkat Mekah. Jadi kalau Islam ni hanya setakat kita semayang, kita puasa cukup, maka Nabi tak perlu hijrah ke Madinah. Sebab apa? Semua perbuatan-perbuatan ini sudah dibenarkan untuk Nabi buat di Madinah, untuk Nabi buat di Mekah. Tapi bila nak laksanakan fardu kifayah, tak boleh di peringkat Mekah. Sebab itu antara offer yang dianjurkan oleh musyrikin Mekah kepada Nabi. Kamu nak semayang ala Muhammad, nak puasalah, tapi jangan ganggu apa yang kami buat. So apa yang mereka buat? Antaranya monopoli ekonomi. Nanti kita akan tengok macam mana berlakunya talaqur rukban yang dihapuskan oleh Islam. Macam mana Islam menghapuskan bai'u hadil libadin. Macam mana Islam menghapuskan riba sebagai contoh. Jadi semua ini adalah fardu ain. Yang mana fardu ain adalah perkara yang paling berat diperjuangkan, yang memerlukan kepada jihad, peperangan dan juga pengorbanan. Tapi nak laksanakan fardu ain, orang musyrikin tak marah. Sebab itu nanti kita akan bincang, orang musyrikin dah offer, wahai Muhammad, nak semayang kamu semayang, nak puasa kamu puasa, tak ada masalah. Kalau gila pun tak apa, kami boleh raikan kamu, kami semayang bersama kamu, boleh. Tapi syaratnya apa dia? Jangan ganggu apa yang kami buat. Ini yang orang musyrikin cukup marah kepada Nabi SAW. Jadi sebab itu kita tengok yang ketiga, menampakkan kebenaran mereka yang benar dan kedustaan mereka yang berdusta. Kalau dibiarkan manusia mengaku Islam dan cintakan Allah sekadar di lidahnya sahaja, maka tidak wujudlah perbezaan di antara si benar dengan si pendusta. Tetapi kepahitan dan pancarobalah yang membezakan antara yang benar dari yang dusta. Memang benar apa yang telah ditegaskan oleh Allah dalam kitab sucinya Al-Quran yang berbunyi Alif Lam Mim,
ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Maksudnya alif lam mim. Apakah manusia itu mengira bahawa mereka dibiarkan sahaja mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak akan diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya dia mengetahui orang-orang yang dusta. Tegasnya lagi dalam surah yang lain, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira bahawa kamu akan masuk syurga padahal belum bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Sekiranya inilah sistem dan sunnah Allah ke atas hamba-Nya, hatta ke atas anbiya sekalipun, justru demikian maka tidak ada rombakan dan perubahan ke atas sistem dan sunnah Allah itu. Demi itu maka Rasulullah telah menempuh segala penyaksaan para anbiya dan rasul-rasul yang terdahulu diseksa dan diduga. Begitu juga para sahabat radhiyallahu taala anhum diduga dan diseksa, malah di antara mereka ada yang mati dan ada yang cacat. Namun demikian mereka ini begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ketiganya ialah dari segi hikmah dan rahsianya ialah Allah Subhanahu wa taala dah sebut dalam banyak ayat bahawa bila orang tu kata beriman, Allah tak biar begitu je. Nescaya Allah akan uji dia. Cuma manusia ni Allah uji dengan kemampuan dia. Sebab tu antara benda yang kita doa kepada Allah, yang kita duk baca dalam wirid kita dan sumpamanya, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau akan uji kami serana Engkau telah uji orang-orang yang sebelum daripada kami. Ya Allah, ya Tuhanku, jangan kamu uji kami di luar daripada kemampuan kami. Bahkan kalau boleh jangan uji, bahkan berikan keampunan. Maknanya tak perlu uji, tapi berikan keampunan dan berikan berlipat kali ganda pahala dan kelebihan kepada kita. Jadi sebab itu ujian Nabi-Nabi paling berat. Tak ada yang lebih berat daripada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi lagi besar, lagi tinggi maqam, lagi berat ujian yang Allah Ta'ala uji. Sebab itu ada umat yang terdahulu, Nabi-Nabi ni bukan orang biasa, Nabi-Nabi yang digergaji tubuhnya, macam Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa nak dibunuh, Nabi Musa alaihi salam, dan seumpamanya. Jadi sebab itu ujian kepada orang yang menyatakan kami beriman adalah perkara lumrah dalam perjalanan dunia. Jadi sebab itu juga tuan-tuan dan puan-puan, kita kena ingat, dunia ni Allah Ta'ala pusing. Dunia ni Allah Ta'ala pusing. Orang yang beriman Allah tetap uji. Ada yang diuji dengan kepedihan yang dahsyat. Ada orang yang umat yang lemah, Allah Ta'ala uji dengan cara lemah. Tapi setiap umat itu diuji oleh Allah, dan bukan bila kata beriman terus aman, tak. Kalau imannya tinggi, Allah Ta'ala uji dengan level tahap iman masing-masing. Jadi sebab tu kita tengok Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, bukan calang-calang Allah Ta'ala uji mereka. Nabi SAW pada peringkat awal orang hormati, orang sanjung. Tiba-tiba bila sebut Islam saja dah jadi terbalik. Orang lempar bangkai lah. Orang kata macam-macam bila berjalan di pasar. Cuba kita bayang kalau kita kena macam tu, agak-agak laga mana agak-agak. Turut keluar daripada
Bawa sempok dan lepas tu ada spanduk. Mamak celaka, kita dah mamak ada. Mamak celaka, mamak pemecah belah masyarakat. Habis satu kampung kata kat kita. Saya rasa kalau kena kat kita macam tu, pindah awak dah, betul tak? Tapi Nabi kena lebih teruk daripada tu. Bayangkan, satu Mekah, orang baikok Nabi. Beli barang, orang tak tahu, orang tak nak jual. Pergi sana, orang kata. Pergi sini, orang kata, hei ahli sihir. Pergi sini, orang kata, pemecah belah masyarakat. Bukan setakat kata macam tu. Nabi tengah berjalan, hak tadi Nabi tengah semayang, dia orang letak bangkai. Ada masa Nabi tengah berjalan, mereka ambil bangkai, mereka letak atas belakang Nabi. Cuma satu benda, sebagai perkongsian kita, sebagai renungan yang tak akhir, ada satu benda kalau kita tengok, sebab apa mereka tak bunuh Nabi pada peringkat ini. Sebab apa mereka tak bunuh Nabi pada peringkat ini, tapi ada sahabat yang mereka cuba bunuh, yang menyebabkan sahabat-sahabat yang nak dibunuh, mereka terpaksa lari berhijrah ke Habsyah. Ini peringkat awal. Sebabnya ialah Nabi SAW dan juga sahabat-sahabat yang tak dibunuh. Contohnya kita ambil macam Sayyidina Abu Bakar. Kemudian macam Sayyidina Umar, tak apalah, dia orang Samsin. Dia orang Samsin, tak ada orang nak boleh katak dia. Tapi sahabat orang lain, macam contohnya kita ambil macam Nabi SAW, macam Sayyidina Abu Bakar, macam Sayyidina macam Abu Huzaifah dan seumpama. Sebab apa orang tak bunuh dia? Sebab apa orang tak ambil, tangkap dia, ikat dia batu ke, ikat dia tiang macam sahabat lain, macam Ammar bin Yasir, keluarga dia kena bunuh. Ammar sendiri pun hampir-hampir terbunuh. Sebab apa? Sebab di dalam masyarakat jahiliah ni, dia ada undang-undang dia. Antaranya dia panggil undang-undang Al-Halif. Al-Halif ni ialah sejenis undang-undang yang mana orang ni kalau kabilah bagian, dia akan diprotek oleh kabilah bagian. Dalam perjanjian tu tak kira lah masalah ke betul ke, kalau orang nak apa-apa kan, kabilah ni yang buat perjanjian mesti protek dia by hook by crook. Jadi Nabi SAW diprotek oleh Bani Hashim. Maknanya di kalangan individu Bani Hashim tak suka macam mana pun dekat Nabi, based on perjanjian itu mereka tak boleh nak apa-apakan Nabi. Kalau ada kabilah lain yang katakan apa-apakan Nabi, yang cederakan Nabi, maka dia terpaksa berperang dengan kabilah tersebut. Itu dia punya perjanjian dia. Maka perjanjian Al-Halif inilah yang menyebabkan beberapa sahabat seperti Nabi SAW sendiri dan termasuk Sayyidina Abu Bakar sendiri yang menyebabkan orang musyrik Mekah tak berani nak apa-apakan Nabi dan beberapa sahabat sebagaimana yang mereka lakukan ke atas, seperti contoh macam keluarga Ammar bin Yasir dan seumpamanya. Jadi sahabat-sahabat yang tak ada perlindungan, yang dikenali sebagai Al-Halif, mereka takut kena bunuh, mereka takut mereka diseksa, tak tahan iman, maka sebahagian mereka diizinkan untuk berhijrah pergi ke Habsyah. Yang ni kalau kita baca kisah panjang, ada yang tak sempat lari, mereka ditangkap, dan ada yang mati, ada yang dicungkir mata dan seumpamanya. Tapi yang sempat lari dikejar oleh orang musyrik Mekah. Mereka pergi ke mana? Mereka pergi berlindung, kalau bahasa kita hari ni orang panggil cari suaka, di negara luar yang dikenali sebagai Habsyah. Jadi Raja Habsyah ni namanya Raja Najasyi, orang Kristian. Jadi bila pergi ke sana, masa tu yang guru mereka ialah Amr bin As. Tapi Amr bin As pada waktu tu dia belum masuk Islam. Dia pergi kejar sampai ke Habsyah. Kemudian jumpa dengan Raja Najasyi, pujuk Raja Najasyi supaya jangan beri perlindungan kepada dia orang ni. Jangan beri perlindungan kepada sahabat yang lari cari perlindungan. Maknanya kalau Raja Najasyi buang suaka, maknanya mereka ditangkap, dibawa balik ke Mekah dan dibunuh. Lalu akhirnya Amr bin As ni, dia pergi jumpa dengan Najasyi, dia kata, hak kamu beri perlindungan orang jahat, dia kata. Orang jahat pemecah belah masyarakat yang menjadikan bergaduh, anak beranak, pak saudara bergaduh dengan anak saudara, adik-beradik bergaduh sama-sama adik-beradik. Lalu akhirnya Najasyi ni raja yang baik. Dia pun panggil wakil daripada sahabat yang hijrah, antaranya dia panggil Abu Ja'far yang jadi jurucakap. Bila panggil Abu Ja'far, Najasyi tanya Abu Ja'far,
wahai Abu Ja'far, apa yang Muhammad ajar? Yang dia kata kamu ni pecah belah masyarakat, bergaduh anak beranak. Jadi Abu Ja'far kata, yang Muhammad ajar yang pertama ialah Allah Tuhan yang Esa. Kemudian dia melarang daripada membunuh anak-anak. Sebelum ni kami bunuh anak-anak yang lahir. Bila anak perempuan kami bunuh, anak lelaki kami biarkan hidup. Maka dia mari dengan ajaran jangan bunuh anak-anak, jangan mencuri, jangan melakukan hubungan yang salah dengan isteri jiran. Jadi Najasyi tanya balik Amr bin As, dah dekat mana jahat dia? Dekat mana jahat ajaran ni? Lalu akhirnya Amr bin As tak ada jawab. Malam yang kedua dia pun tak, macam mana caranya aku nak hasut Najasyi ni supaya Najasyi ni buang suaka. Para sahabat hok lari cari suaka di Habsyah. Lalu mana yang kedua dia dapat idea. Macam kita tahu Amr bin As ni orang cerdik. Orang cerdik, dan bila masuk Islam dia antara kita boleh simpulkan antara politikus Islam yang cukup bijak dan cukup licik. Jadi dalam kisah ni dia belum masuk Islam. Jadi malam yang kedua dapat idea baru. Dia dapat idea satu poin yang bagi dia pasti Najasyi akan bergaduh dengan sahabat-sahabat yang hijrah ke Habsyah. Lalu esokkan pagi itu dia terus jumpa dengan Najasyi. Dia kata, Najasyi, kamu tahu tak, Muhammad ni bawa ajaran yang dia menghina Tuhan kamu. Dia menghina Tuhan kamu. Sebab apa? Sebab Najasyi ini agama dia ialah Kristian. Agama dia ialah Kristian. Jadi dalam ajaran Islam, Nabi Isa adalah Rasul, bukan anak Tuhan, macam yang mereka percaya. Jadi Amr bin As pun bawa dah poin tadi untuk nak lagakan Raja Habsyah dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Jadi akhirnya Najasyi pun panggil para sahabat. Jurucakapnya ialah Abu Ja'far, Ja'far bin Abi Talib. Jadi akhirnya Najasyi tanya Ja'far, wahai Ja'far, betul ke apa yang Amr bin As kata, ajaran kamu menidakkan Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan? Kalau kita kena macam tu agak-agak macam mana nak ubah? Kalau kata ya, maknanya akibatnya mati, betul tak? Kalau kata tak, benda tu salah dengan ajaran Islam. Biasa kalau kita ni selamat diri dulu, betul tak? Tapi tak. Jadi dalam kisah ni Ja'far bin Abi Talib bukan setakat menegaskan bahawa Nabi Isa itu bukan anak Tuhan. Dia adalah Rasul, dia antara Rasul-Rasul Allah. Bukan setakat disebut begitu, dia siap baca surah Maryam. Sebab surah Maryam tu ialah ayat-ayat yang menegaskan Nabi Isa adalah Rasul daripada Rasul-Rasul Allah. Jadi bila Abu Ja'far biar tegah macam tu, Amr bin As, dia dah happy dah. Dia kata ni mesti bergaduh punya ni. Rupa-rupanya berlaku sebaliknya. Apa yang berlaku? Tiba-tiba Najasyi menangis teresak-esak, menyatakan bahawa benar apa yang dinyatakan oleh ayat ini. Ringkas ceritanya akhirnya Najasyi masuk Islam. Jadi dalam kisah ni tuan-tuan, sebagai penutup ya, dalam dakwah ada benda yang kita boleh taqiyah, ada benda yang tak boleh taqiyah. Taqiyah ni maknanya kalau berhadapan dengan seksaan, ancaman dan seumpamanya. Bila berhadapan dengan ancaman, ada waktu kita boleh menyembunyikan apa yang kita pegang. Contohnya kita ambil Ammar bin Yasir. Dia seksa sampai masa dia kata aku ni dah keluar Islam, aku kafir. Sampai tahap dia kata begitu dan dilepaskan. Ayah dia dah syahid, mak dia dah syahid, adik-beradik dia dah syahid. Sampai giliran Ammar bin Yasir, akhirnya dia kata aku bukan Islam lagi. Maknanya dia keluar daripada Islam. Baik. Dalam kisah Ammar bin Yasir, turun ayat yang menegaskan apa dilakukan oleh Ammar bin Yasir itu boleh. Apa maknanya?
Maknanya Ammar Yasir ni mulut je kata kafir tapi hatinya tidak, disebabkan oleh seksaan. Tapi dalam kisah yang kita baca tadi, Ja'far bin Abi Talib, sebab apa dia tak tipu macam Ammar Yasir buat? Sebab apa? Okey, di sini ada beza dia. Bezanya ialah kita tipu tadi dalam bahasa syariat dia panggil taqiyah. Taqiyah ni mulut sebut lain, hati iktikad lain, sebab nak selamatkan nyawa, nak selamatkan harta dan seumpamanya lah. Baik, dia panggil taqiyah. Jadi Ammar bin Yasir, dia taqiyah, dia tak sesatkan orang. Dia bertaqiyah setakat dia kata aku kafir, tak ada orang pun yang terlibat. Setakat dia seorang je. Dia tipu tu semua orang kafir hak Tuhan seksa dia. Tapi kalau Ja'far bin Abi Talib, kalau dia kata betul Isa tu anak Tuhan macam yang kamu percaya, mulut kata macam tu tapi hati tak percaya sebab nak selamatkan diri, dia boleh buat begitu. Tapi bila dia buat begitu, diri dia selamat, tapi orang ramai yang ada semua akan terkeliru dengan ajaran tauhid. Jadi bahasa lainnya, kalau dia taqiyah, diri dia selamat tapi orang Habsyah akan sesat. Mana orang Habsyah fikir maknanya ajaran aku betul lah, sebab ajaran Muhammad pun akui. Jadi orang akan sesat. Jadi bila mana taqiyah menyebabkan efek kepada orang lain, maka dia tak boleh taqiyah. Sebab itu sebagai contoh kita ambil, kalau orang kata kalau kamu tak buat benda yang jahat ataupun tak terima rasuah ni, aku pecat kerja. Kita pun sebut tak apa, aku terima. Contohnya lah, kita buat dengan mulut tapi tak efek siapa-siapa. Benda yang salah, kita kata sebaliknya. Kita kata sebaliknya, sebab apa? Orang kita mungkin nak pecat, nak buang kerja ke, nak bunuh kita ke dan seumpamanya. Kita orang biasa boleh, tapi kalau ulama tak boleh. Sebab apa ulama tak boleh? Contoh kita ambil macam Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal diseksa dan dipaksa untuk menyatakan Al-Quran makhluk. Ini zaman tu zaman fitnah Al-Quran makhluk. Tak apalah, cerita dia panjang sambil ringkasnya. Jadi pada waktu itu ada ulama yang pergi pujuk Imam Ahmad bin Hanbal. Dia kata, wahai Imam Ahmad bin Hanbal, bukankah taqiyah tu boleh? Apa salahnya mu kata je dengan mulut Al-Quran tu makhluk tapi hati tak percaya? Sebab Imam Ahmad bin Hanbal ni dia bersama 4 orang ulama, dia paksa dan diseksa di penjara Syam, 2 dah syahid, tinggal dia 2 orang nyawa-nyawa ikan. Maka adalah seorang ulama As-Suq tu mari pujuk Imam Ahmad. Mari pujuk Imam Ahmad, dia kata, Imam Ahmad, apa salahnya mu kata je lah dengan mulut, hati tak percaya. Hati tak percaya, kan Quran dah kata illa anta taqu minhum tuqa. Kalau bertaqiyah, mulut sebut lain, hati sebut lain, maka tak ada masalah. Imam Ahmad kata apa? Dia kata, kalau aku kata macam tu betul, aku boleh selamat. Tapi macam mana dengan orang lain? Bila Imam Ahmad kata, bila aku kata Al-Quran makhluk dengan mulut, dengan lidah, tapi hati aku kata sebaliknya, aku selamat betul. Tapi macam mana dengan orang ramai yang bila mereka dengar Imam Ahmad memfatwakan Al-Quran tu makhluk, habis sesat belaka. Bila orang sesat, macam mana dia boleh selamat orang sesat? Maka hukum, kesimpulannya, hukum taqiyah untuk seperti ulama, dia tak sama dengan orang awam. Sebab kalau ulama disebabkan nak jaga jawatan, nak jaga orang kata nyawa, nak jaga kedudukan dan seumpamanya, maka dia memberikan fatwa yang salah. Sebab nak jaga kedudukan, dia selamat. Kalau orang biasa tak apa. Tapi kalau ulama dia keluar fatwa, habis orang lain sesat. Maka ulama dia tak boleh bertaqiyah. Ini beza dalam bab hukum antara orang biasa dengan ulama. Jadi sama juga dalam bab yang kita bincang tadi. Sebab apa Ja'far bin Abi Talib tak bertaqiyah? Sebab kalau dia bertaqiyah, habis orang Habsyah sesat belaka. Jadi sebab itu dia menegaskan Nabi Isa adalah Rasul daripada Rasul-Rasul Allah, dan dia bukan anak Tuhan sebagaimana yang dipegang oleh golongan Habsyah pada zaman itu. Tapi rizaknya cukup tidak diduga, akhirnya Najasyi masuk Islam
dan mereka awal dia berlaku pemberontakan di Habsyah, tetapi akhirnya berjaya ditenteramkan dan akhirnya Habsyah masuk Islam sebagaimana sejarah yang kita tahu. Jadi insya-Allah pada berhadapan kita sambung beberapa pengajaran daripada kisah yang kita bincangkan tadi, iaitu berkenaan dengan Nabi SAW berhadapan dengan mihnah, siksaan dan juga cacian. Wallahu taala alam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.